Dah berminggu aku duduk di tengah lautan dekat Sabah ni. Pada asalnya, aku cuma nak datang kejap je. Tapi tak sangka pula aku boleh duduk lama dekat sini. Sekarang ni, dah tiba hari-hari terakhir aku duduk dekat laut ni. Dan aku rasa puas duduk dekat sini. Dapat satu pengalaman yang bagi aku amat berharga. Sekurang-kurangnya, trip aku kali ni dapat menukar persepsi aku tentang tempat ni. Masa mula-mula, aku rasa macam tempat ni bahaya. Tapi lepas beberapa minggu, aku rasa tempat ni macam kampung aku sendiri. Bagi aku, lautan dekat sini adalah antara yang tercantik aku pernah tengok. Masa aku dekat sini, tak ramai pelancong yang datang ke sini. Kebanyakannya adalah orang lokal je dekat sini. Bila aku dah mula biasa duduk dekat sini, aku jadi selesa dekat sini. Sunyi, terasa aman sangat. Fikiran aku jadi betul-betul tenang. Jadi senang aku nak berfikir untuk dapatkan idea-idea baru tentang apa yang aku nak buat lepas ni. Hidup dekat tengah laut ni bagi aku macam sama je dengan kehidupan dekat kampung. Duduk rumah kayu, air pun ambil daripada tangki yang biasanya diorang cuma tadah air hujan ataupun kadang-kadang daripada punca-punca air dekat pulau-pulau berdekatan. Dekat tengah laut ni, aku duduk dekat rumah Yazman dan bagi dia rumah ni macam tak ada apa. Tapi bagi aku, rumah dia ni macam satu hidden gems. Kalau dia boleh majukan tempat ni, aku rasa berduyun-duyun pelancong asing akan datang ke tempat ni. Aku tak berhenti-henti mengambil gambar dan shoot video dekat kawasan rumah dia ni. Dan setiap kali bila aku fly drone aku dan tengok gambar daripada drone kamera aku, memang aku akan terpesona dengan keindahan lautan dekat sini. Air dia betul-betul jernih, macam tak ada pencemaran langsung dekat sini. Kan bagi. Selama aku duduk dekat tengah laut ni, kadang-kadang ada juga aku ikut Yazman balik ke Semporna untuk beli barang-barang makanan macam beras, Maggi, kopi semua tu. Ada juga dia ajak aku tidur dekat kampung selamat dekat Semporna ni. Tapi aku lagi prefer dekat tengah-tengah laut tu. Pasal kampung ni ramai sangat orang. Dan duduk dekat tengah laut ni pula terasa aman dan tenang. Oh, dulu ada. Tapi tak aktif. Bila dah cukup lama duduk dekat tengah laut ni, dah makin ramai orang-orang laut ni kenal aku. Jadi, aku dah tak rasa asing lagi dekat sini. Aku rasa macam tempat sendiri pula dekat sini. Mula-mula je aku rasa segan dengan diorang.
Tapi bila dah banyak kali diorang pesan dekat aku supaya buat macam rumah sendiri, aku betul-betul buat tempat ni macam rumah aku sendiri. Baru diorang tahu. Boleh sangat. Bila aku perhatikan diorang ni semua, diorang ni memang nampak dah biasa sangat duduk dekat laut ni. Macam tak ada apa. Tak ada beza dah macam duduk dekat darat. Beza dia, kalau dekat darat, kita akan bergerak dengan motor ataupun kereta. Diorang ni pakai boat. Selain daripada tu, aku tak nampak perbezaan yang ketara pada kehidupan kampung dekat tengah laut ni. Aktiviti pun hampir sama. Duduk minum kopi petang-petang sambil borak-borak. Sama macam kehidupan kampung dekat darat. Elektrik pun diorang pakai generator dekat sini. Jadi kalau aku nak cas apa-apa, boleh je charge masa malam. Budak-budak dekat sini pun, kalau sekolah, diorang akan hantar pergi sekolah dekat Pulau Selakan yang terletak tak jauh daripada sini. Disebabkan kehidupan dekat sini amat unik bagi aku, duduk sebulan dekat sini pun macam tak cukup aku rasa. Dekat tengah laut ni, aku macam lagi busy daripada duduk dekat KL. Ada je benda yang aku nak buat dekat sini. Satu benda yang aku suka buat duduk dekat tempat orang suluk ni adalah menyelam. Aku ni sebenarnya tak pandai sangat aktiviti laut ni, pasal bertahun-tahun aku banyak duduk dekat kawasan gunung. Tapi aku suka cuba benda baru. Bukan apa, saja nak merasa, nak mencari pengalaman. Dalam hidup ni pun, kalau boleh, aku nak belajar sebanyak yang mungkin. Aku nak tengok sebanyak yang mungkin. Nak mengembara sejauh yang mungkin. Nak terbang setinggi yang mungkin. Dan nak menyelam sedalam yang mungkin. Bagi aku, hidup ni bukanlah pasal berapa lama kita boleh hidup, tapi berapa banyak momen yang kita tak dapat lupakan. Berapa banyak momen yang bila kita tengok kehebatan alam ni, boleh buatkan kita terduduk dan termenung pasal terlalu takjub dan kagum dengan masterpiece ciptaan Tuhan ni. Yazman ni dah memang jadi kawan rapat aku. Mana taknya, dia ni lah orang pertama yang aku kenal masa dari Bandar Sempurna lagi hari tu. Aku duduk dekat rumah dia dan dia ni dah jadi macam guide aku dah dekat sini. Macam-macam cerita yang kita orang berkongsi, dari cerita pasal personal life ke cerita aku mengembara dunia ni, sampailah ke rancangan kita orang untuk masa depan. Banyak aku belajar benda baru dari dia ni. Knowledge dan skill dia pun very diverse. Macam-macam benda yang dia ni buat. Dan cita-cita dia tinggi. Seronok dapat borak dengan Yazman ni. Duduk dekat tengah-tengah laut ni, dia ada buat sendiri sangkar udang dia dekat sini. Memang inspiring bila aku tengok sangkar udang dia. Dia buat sangkar ni dekat bawah rumah dia je. Jadi senang nak pergi kerja. Tak payah nak start enjin motor. Tapi terjun je terus sampai dekat tempat kerja dia. Aku harap usaha dia dengan sangkar udang dia ni akan menjadi nanti.
Pasal dia ada cerita dekat aku, sangka udang dia ni adalah batu loncatan dia untuk mencapai cita-cita dia satu hari nanti. Selain daripada perkampungan suluk dekat tengah-tengah laut tu, aku ada juga melawat kampung suluk dekat pulau. Aku ke Pulau Bot Gaya, atau lebih dikenali sebagai Pulau Gaya oleh orang tempatan dekat sini. Dekat Sabah ni ada satu lagi Pulau Gaya yang terletak dekat dengan Kota Kinabalu. Tapi ini Pulau Gaya yang lain, yang terletak di perairan Belah Sempurna dan Lahad Datu. Penduduk dekat sini pun tak ramai dan diorang bercampur antara orang suluk dengan orang bajau laut. Kebanyakan orang bajau ni buat rumah dekat atas laut, bukan dekat darat, tapi tak jauh dari pantai. Orang suluk pula, kalau kat pulau ni, rumah diorang dekat tepi-tepi pantai dan diorang ni macam lagi banyak bercucuk tanam, mencari rezeki dengan tanah, berbanding dengan bajau yang berdamping cuma dengan laut. Antara dua suku kaum ni, aku paling rapat dengan suluk. Mungkin pasal diorang ni lagi banyak persamaan dengan aku, jadi aku macam lagi senang nak relate. Lagipun, diorang ni betul-betul peramah dengan aku. Masa aku duduk dekat Pulau Gaya ni, diorang ajak aku makan dan minum kopi dekat sini. Dan makanan diorang ni pun lebih kurang je macam dekat Semenanjung. Dan banyak cerita yang diorang kongsikan dekat aku, termasuklah cerita mitos masyarakat suluk dekat sini. Gaya. Bila dibobot ikan pari dengan kuasa Tuhan ada taala. Ikan pari naik, dia bawa. Dibobot lego yang kepar besar itu, ajung ini. Bila sudah mendekat, ribut datang, ombak datang. Bila pari ini kasih begini sayapnya itu, terus macam tsunami lah, cerita macam tsunami. Kapal pun hancur. Laut pun tebing rumah-rumah orang pun hancur. Salamnya hanya cuma pendirinya dibawa oleh ikan pari. Bawa lari. Menurut cerita dia turun di Pulau Gaya. Menarik aku dengar cerita orang-orang dekat sini. Bukan setakat cerita dongeng, tapi diorang banyak cerita dekat aku pasal kisah orang-orang dulu dekat lautan ni dan sejarah orang suluk dan bajau. Dan bila diorang tengok aku bawa kamera equipment aku, diorang pun bawa aku menerokai pulau ni dan naik ke puncak tertinggi dekat pulau ni supaya aku dapat melihat pemandangan yang jelas dekat lautan sekitar ni. Aku rasa puas duduk lama-lama dekat tengah laut. Memang banyak sangat benda baru yang aku belajar sepanjang aku dekat sini. Satu lagi chapter dalam hidup aku yang aku rasa dah komplit. Dan sekarang, tibalah masanya untuk aku menulis muka surat yang seterusnya dalam buku cerita hidup aku.